Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yaji'u yawmal qiyamati nasun minal muslimin bidhunubi amthalil jibal yaghfiruha Allahu lahum wa yadha'uha 'alal yahudi wan nasara. Akan datang pada hari kiamat manusia dari kalangan orang muslimin dengan dosa-dosa umpama bukit, tetapi Allah mengampuni mereka dan meletakkan dosa-dosa mereka ke atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf, karangan susunan Fadilatul Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam babur raja, bab berkenaan dengan mengharap. Kita sedang melihat beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang merupakan dalil yang dipetik oleh Syekh pengarang kitab ini kenaan dengan sifat raja ataupun sifat berharap. Kita dah lihat dalam pertemuan yang lepas satu hadis yang Nabi sebut, demi jiwaku di dalam genggaman Allah, kalaulah kamu tidak berdosa, nescaya Allah akan menghapuskan kamu dan datangkan satu kaum lain yang berdosa. Maka mereka memohon istighfar daripada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Taubah. Kita dah sebut dalam pertemuan yang lepas, bukan bermakna hadis ini nak menyuruh supaya kita melakukan dosa. Nabi sebut laulam tudnibu, kalau kamu tidak melakukan dosa, maka Allah akan mendatangkan kaum lain yang melakukan dosa. Bukan maknanya Allah Ta'ala menyuruh kita melakukan dosa. Tapi kalau kita lihat kepada sebab urut hadis ini, sebab diucapkan hadis ini oleh baginda Nabi adalah bertujuan untuk tasliyah, untuk menghiburkan jiwa para sahabat Nabi yang berada dalam keadaan takut, bimbang terhadap keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Yang ada sebahagian daripada mereka sampai tahap seolah-olah macam siang harinya tak pernah tak puasa, dan ada yang malam harinya tak pernah tidur, beribadat kerjanya pada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang tuan-tuan maklum, ada sahabat yang datang bertemu dengan Rasulullah yang mengatakan, aku nak berpuasa setiap hari dan aku nak berqiyam setiap malam dan aku tak nak kahwin. Bahkan ada yang nak menyendiri, nak berada di tempat-tempat yang jauh asing, semata-mata nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Kerana dalam jiwa mereka ada keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, menyebabkan mereka rasa takut, gerun, bimbang dalam hati mereka. Macam mana mereka nak menghadapi Allah Ta'ala setelah kematian. Jadi Nabi sebutkan hadis ini adalah untuk menghiburkan mereka. Bukanlah bermakna
keagungan Allah Subhanahu wa taala tersebut, kebesaran Allah taala tersebut, sehingga kan Allah taala tidak ada sifat rahmah, sifat kasih sayang, sifat bila mana hamba melakukan dosa maka Allah taala hanya sebagai penghukum, mendenda. Tidak, bahkan Allah taala adalah Tuhan yang sangat-sangat pemurah, maha pengampun, maha menerima, sangat-sangat gemar mendengar rintihan-rintihan hamba-Nya yang berdosa. Lalu Nabi menyebutkan hadis ini, andai kamu tidak melakukan dosa, nescaya Allah Ta'ala akan menghapuskan kamu dan mendatangkan kaum lain yang melakukan dosa. Sebab antara tujuan Allah Ta'ala hadirkan manusia kita, makhluk manusia ini hadir ke dunia ini adalah liya'budun. Antara tafsiran para ulama kalimah liya'budun ini ialah dengan makna liya'rifun, adalah untuk mengenal Allah Ta'ala. So antara yang perlu kita kenalnya ialah sifat. Maka sifat Allah Ta'ala antaranya ialah yang sangat pengampun. Andai tidak ada makhluk yang melakukan dosa, so macam mana kita nak kenal sifat Ghaffar Allah Ta'ala? Macam mana kita nak kenal sifat Tawwab Allah Ta'ala? Sedangkan tidak ada mana-mana makhluk pun atas muka bumi ini yang hidup melakukan dosa pada Allah. Semuanya seperti malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Semuanya tidak pernah melakukan maksiat pada Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Dan semua melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita tak akan kenal lah sifat maha pengampun, sifat tawwab pada Allah Ta'ala, sifat ghaffar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk memperkenalkan sifat tersebut, maka perlu ada daripada kalangan manusia yang melakukan dosa dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Barulah kita boleh lihat keluasan pengampunan Allah Ta'ala. Manusia yang datang dengan membunuh 100 orang diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Sangat-sangat besarlah dosa tersebut. Bukan seorang dua yang dibunuh, bahkan ratus dibunuh, tapi manusia tersebut diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Itu nak menunjukkan bila kita baca kisah-kisah demikian, so kita kenal itulah sifat pengampunan Allah Ta'ala. Lepas tu tuan-tuan yang ada depan saya ni rasanya tak ada lagi bunuh orang tak? Bunuh nyamuk ada lah kot. Bunuh semut kot ada. Jadi kalaulah kita merasakan Allah, aku bunuh haiwan hari itu seekor dengan cara tak sengaja contoh, ataupun dengan nampak macam seksa haiwan tu nak mati contohnya, kita duk berasa bersalah sangat-sangat, sempit sangat dada kita dengan apa yang kita buat ataupun apa yang berlaku tersebut. Maka di sana ada contoh bagaimana Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa-dosa yang lebih besar daripada itu lagi. Dosa-dosa yang lebih hebat daripada itu lagi, Allah Ta'ala dah ampunkan dosa manusia tersebut. Jadi ini dipanggil rajah, nak suruh jiwa kita ni sentiasa mengharapkan Allah Ta'ala, walaupun kita ni adalah manusia, hamba yang tidak banyak melakukan taat, banyak melakukan dosa pada Allah. Tapi bukan ruang untuk kita melakukan dosa. Sebab kalau kita melakukan dosa dengan sebab adanya sifat rajak ni, maka kita tertipu dengan hawa nafsu kita lah, sebagaimana yang saya dah sebut di awal-awal dulu. Baik. Sambungannya hadis yang kedua daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah. Nabi menyebutkan, di hari kiamat nanti akan datang manusia daripada kalangan orang Islam. Maknanya orang-orang Islam lah. Di akhirat nanti akan ada orang Islam yang datang membawa dosa umpama bukit. Siapa orang ni tak tahulah. Harap-harap bukan kita. Harap-harap kita ni mati, ampun dah dosa. Orang Islam yang datang di akhirat nanti, datang dengan dosa masih lagi umpama bukit. Maknanya belum diampunkan oleh Allah Ta'ala.
Lalu kata Nabi, orang ini yaghfiruhallah, tetapi Allah mengampuni mereka. Itu rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Walaupun dosa itu sebesar bukit, besar, dia nak bagi gambaran besar lah. Dosa ni bermula daripada kecil lah. Bukit pun bermula daripada kecil juga. Fa innal jibala minal hasa, kata penyair. Bukit ni berasal daripada batu-batu kecil lah. Kita pun kadang-kadang bukan bermula dengan dosa besar, dosa kecil dulu. Dosa kecil dulu duduk tengok benda-benda yang tak elok, lama-lama terjebak buat benda yang tak elok, yang hakiki, yang sebenar-benar. Sebagaimana tuan-tuan mengaji dalam kitab kitab penawar bagi hati lah. Bila berbicara berkenaan dengan faraj, kan, zina bermula dengan mana? Dengan mata, kemudian dengan telinga, dengan lidah, kemudian akhirnya dibenarkan oleh faraj. Permulaan itu, perbuatan itu haram, tapi bukan dosa besar lagi. Melihat dengan mata benda-benda yang lucah itu adalah haram, tapi tak termasuk dalam kategori dosa besar. Tapi itulah muqaddimah dia, itulah permulaan dia, itulah saya nak umpamakan sebagai hasa. Itulah umpamanya seperti batu-batu kecil yang akhirnya nanti membuahkan bukit yang besar. Natijahnya adalah campuran batu-batu kecil itu menjadi bukit yang besar. Maka bukit di sini nak gambarkan betapa besarnya dosa orang yang datang ni, orang Islam yang datang di akhirat ni. Tapi dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala pada hamba-Nya. Apa yang menyebabkan Allah Ta'ala kasih ni? Kerana ada iman dalam hati manusia tu. Sebab tu iman itu yang paling penting sekali. Kalimah syahadah tu, la ilaha illallah, yang disemat, kemas di dalam hati kita, itu yang penting. Sebab tu ada hadis yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebab tu orang-orang kafir zaman Nabi berdakwah dulu, nak menyelamatkan diri mereka, maka mereka menafaskan kalimah la ilaha illallah. Sebab Nabi mengatakan, aku diperintahkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah. Dunia selamat, akhirat pun selamat. Sebab apa? Ada iman. Maka kalimah syahadah itu, siapa-siapa yang ada kalimah syahadah, dakhalal jannah, pasti akan masuk syurga. Maka kasih dan cinta Allah Ta'ala pada hamba, bila mana hamba tersebut percaya dan beriman kepadanya, walau tak pernah dia melihat Allah. Itu mahal iman. Mana pernah seorang pun daripada kalangan manusia, jin dan manusia melihat Allah Ta'ala. Tapi bila diceritakan oleh Quran, disampaikan oleh baginda Nabi, yang beriman pada Allah Ta'ala, tak ada asal melihat. Tidak. Tapi percaya dengan hati. Disimpul kejap di dalam hati dalam bentuk uqdah, dalam bentuk akidah. Simpulan yang tidak boleh dirungkai sama sekali. Manusia ni, bila lihat ni, lihatnya di akhirat nanti. Macam mana Allah Ta'ala tak kasih pada hamba ni? Maka kasih Allah Ta'ala pada hamba itulah menyebabkan Allah Ta'ala boleh aja kalau dia nak mengampunkan dosa hamba ni walau sebesar mana sekalipun. Yang ni dia gambarkan, Nabi sebut gambarannya adalah umpama seperti bukit yang besar. Baik. Ini rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Kita kalau dalam berdakwah tak ada sifat rahmat ni, kita tengok orang buat satu dosa pun kita kecam elok-elok lah. Kita kecam mati-mati dah orang tu. Padahal dia buat satu kesalahan saja. Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis ni, datang dengan dosa umpama bukit besar. Kita tengok orang buat satu salah, bukan dosa besar pun kadang-kadang, kita kecam, mati-mati kecam. Itu perangai kita. Sebab apa tu? Sebab kita tak ada rahmah. Kita tak ada rahmah. Nak mendoakan kebaikan untuk orang pun kita kedekut. Itu sebab apa? Sebab kita tak ada rahmah. Seolah-olah orang yang jatuh pada dosa tak ada ruang untuk patah balik dah bagi kita.
Padahal jalan taubat Allah Ta'ala banyak. Bahkan kita duk baca dah dalam ayat sebelum ni. Boleh tak Allah Ta'ala mengampunkan dosa walau bukan melalui jalan taubat? Boleh. Cuma satu je disebutkan dah, iaitu dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah Ta'ala, dosa murtad. Mesti dengan taubat. Sebab tu Allah naskan di dalam Al-Quranul Karim. Adapun yang lain kita belajar tentang rukun taubat. Secara biasa mesti melalui jalan tersebut. Macam kita lah, anak kita nak masuk universiti, ada yang masuk melalui jalan biasa. Jalan biasa kena ikut jalan prosedur biasa. Isi borangnya, temu duganya, apa tu kena tunggu keputusannya. Ada orang yang boleh jadi tak perlu melalui jalan tersebut. Budak-budak tajaan contoh, budak-budak tajaan. Saya sebut budak-budak tajaan contoh. Bila dia orang dah ditaja, contohnya pergi belajar ke overseas, dia balik untuk bekerja dengan yang menaja dia. Kadang-kadang dia dah balik ke Malaysia untuk buat praktikal dan sebagainya. Tak perlu dah untuk temuduga. Sebab apa? Dia budak tajaan dah. Kalau temuduga pun ambil syarat ya. Sebab kalau dia tak ambil, dia dah taja dah. Habis beratus ribu dah budak tersebut untuk belajar di overseas dulu. Takkan dia tak nak ambil budak ni untuk bekerja dengan dia? Mesti dia nak guna budak ni untuk bekerja dengan dia. Jadi ada orang yang tidak melalui jalan tersebut, dia kena melalui jalan biasa, prosedur biasa. Ada orang yang istimewa, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa dia tanpa melalui jalan taubat. Cuma kita jangan duk rasa, aku masuk dalam golongan ni lah. Golongan yang tak perlu bertaubat. Jangan kita letak diri kita sedap. Itu dipanggil angan-angan lah. Depan nanti dia akan cerita beza antara rojak dan angan-angan. Adapun rojak, dia akan membuahkan kepada ibadah. Baik. Kemudian Nabi sebut, tetapi Allah Ta'ala mengampuni dosa ni walau sebesar bukit sekalipun, dan meletakkan dosa-dosa mereka ke atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang ni nak kena faham. Bukan maksud perkataan wa yada'uha 'alal yahudi wan nasarani, bukan bermakna meletakkan. Dia terjemah situ dengan meletakkan kan. Kalau tengok pada syarah pada hadis ni, bukan dengan makna hakikat. Bukan dengan makna hakiki kalimah tu. Kalau kita terjemah sebiji kalimah wa yada'uha, ya, dengan makna meletakkannya. Tapi kata ulama ihtimal, dia kata satu dengan makna la yaghfiruha. Maknanya bagi orang Yahudi dan Nasara, maka mereka Allah Ta'ala tak bagilah keistimewaan sebagaimana keistimewaan orang Muslim. Orang Muslim, asal dia ada iman, asal dia memeluk Islam, maka benda yang boleh jadi pada dia di akhirat, dia datang dengan dosa banyak pun Allah Ta'ala boleh ampun. Tapi bagi golongan Yahudi, Nasara yang tak beriman pada Allah Ta'ala, jangan haraplah keistimewaan ni. Maka dia kata wa yada'uha dengan makna ay la yaghfiruha. Dosa-dosa yang pernah dibuat oleh golongan Yahudi, yang pernah dibuat oleh golongan Nasara, yang ni tak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dia tak dapatlah keistimewaan tersebut. Atau ihtimal yang kedua, syarah ulama lagi, sagikan faham lain nanti. Dosa orang Islam buat atas Yahudi. Sebab dia terjemah gitu ni. Tuan-tuan baca, tuan-tuan terfaham gitu. Dan meletakkan dosa-dosa mereka ke atas orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Yang kedua, ulama sebut, maksud wa yada'uha 'alal yahudi wan nasarani, sebab mereka ni, Yahudi dan Nasara ni, dia ada cara hidup dia. Dia ada cara hidup dia. Tuan-tuan biasa duk dengar kan dalam ceramah apa? Dalam ceramah haraki ke? Ceramah gerakan Islam kan. Akan datang satu zaman umat Islam akan ikut cara hidup orang Yahudi dan Nasrani. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehinggalah orang Yahudi itu masuk ke lubang bak pun umat Islam akan turut masuk sama. Tu, dia nak hurai tu cara hidup umat Islam menurut kehidupan orang Yahudi dan Nasrani. Kehidupan orang Islam yang sepatutnya murni tulen mengikut acuan Islam,
tiba-tiba mengikut sunnah yang diperkenalkan oleh Yahudi dan Nasrani. Okey, saya nak sebutnya ialah bila mana orang Yahudi dan Nasrani ni, Kristian ni memperkenalkan satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, dan ada orang Islam yang mengikut cara hidup mereka, maka mereka ni umpama mencipta satu sunnah, mencipta satu benda yang diikuti kejahatan, maka kejahatan yang diikuti itu akan diterima, ditanggung oleh orang yang mencipta sunnah tadi. Macam ginilah tuan-tuan. Sunnah ni jalan. Sunnah ni bukan sagi tuan-tuan dah faham sunnah Nabi pula. Sunnah ni dari sudut lughah ialah jalan, tariq. Jenayah yang berlaku di atas muka dunia yang pertama sekali di antara manusia dengan manusia ialah jenayah bunuh. Siapa yang mula-mula memperkenalkan bunuh ni? Dua orang anak Nabi Allah Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. So yang membunuh tu, dia memperkenalkan satu sunnah, satu perbuatan jahat. So disebutkan oleh baginda Nabi, setiap pembunuhan yang berlaku di atas sejarah muka bumi kita ni, maka anak Nabi Adam yang membunuh itu akan dapat saham dia. Sebab tu kita tak diajar mengajar kejahatan. Sebab tu Nabi sebut man dalla ala khairin kafa'ilih. Nabi kata siapa-siapa yang tunjuk satu kebaikan, maka dia umpama orang yang melakukannya. Dalam hadis lain Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang menunjuk satu jalan baik, maka dia akan dapat pahala. Dan pahala orang yang mengamalkan jalan tersebut tidak mengurangkan sedikit pahala dia. Bahkan dia dapat pahala orang tu pula buat. Begitu juga Nabi sambung hadis tu, man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa-siapa yang memperkenalkan satu sunnah yang tidak baik, maka dia akan menerima dosa, dan dosa orang yang mengikuti jalan sunnah kejahatan tersebut. Hadis inilah antaranya saya sebut. Antaranya, kalau ulama atau kalau ada agamawan mengatakan tidak ada sandaran zikir dan wirid selepas daripada solat, inilah antara hadis kenapa ulama kita menyusun wirid selepas solat. Kalau katakanlah tak ada sandaran, Nabi tak berzikir langsung selepas daripada solat. Kalau katakan tak ada, ni kata ada ni. Kalau katakan tak ada, memang langsung Nabi selepas daripada salam, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka Nabi bangkit, bangun, balik masuk dalam rumah dia. Sahabat-sahabat pun semua bersurai balik semua. Kalau katakan tak ada sekalipun, hadis ni, hadis yang saya baca tadi, man sanna sunnatan hasanah dengan man sanna sunnatan sayyi'ah, ulama kita ambil inilah yang diperkenalkan oleh ulama kita sebagai satu jalan baik. Nak melatih umat supaya duduk berzikir dan ingat pada Allah Ta'ala. Hidup ni mesti duduk dalam keadaan ingat. Lupa adalah satu aib pada kita. Lupa adalah satu kecacatan. Kita nak tak lupa? Naik kereta keluar daripada rumah sampai jauh dah, Allah terlupa. Sakit nak patah balik semula. Apatah lagi lupa itu, lupa ni, nyanyuk. Siapa nak nyanyuk? Ada orang nak nyanyuk? Cuba angkat tangan siapa nak nyanyuk. Tak ada orang nak ingat. So, jalan zikir adalah jalan ingat. So, ingat yang sebenarnya pada siapa? Pada Allah Ta'ala. So, ulama menyusun wirid-wirid untuk melatih jiwa kita supaya ingat pada Allah Ta'ala. Setelah engkau sepanjang solat tadi pun kau tak ingat pada Allah, duduklah seketika melatih diri engkau untuk ingat pada Allah. Itulah sunnah baik yang ditinggalkan oleh ulama. Siapa yang mengamalkan? Ulama yang mula-mula memperkenalkan amalan tersebut dapat pahala. Itulah sunnah. Itu salah satu daripada dalil yang dipegang oleh ulama kita. Kalau tak ada dalil,
Kalau betul para sahabat ataupun Nabi ni tak pernah berzikir lepas daripada solat, terus bangkit balik, Nabi masuk dalam rumah dia, sahabat pun terus balik. Kalau gitu sekalipun kita boleh amalkan. Sebab apa? Hadis tadi, man sanna sunnatan hasanah. Yang ni kenapa dosa orang Islam bubuh juga atas Yahudi Nasara? Sebab mereka memperkenalkan cara hidup. Kan Nabi sebut manusia setiap anak Adam ni lahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah tu maknanya lahir atas fitrah Islam. Saya ingat Baba Zik sebut, manusia lahir dah ada acuan Islam dalam hati manusia tu. Maknanya kalau tak dipengaruhi oleh luaran bermula dengan mak ayah dia, luaran bermula dengan adik-beradik dia, luaran bermula nanti luar rumah dia. Siapa? Sahabat handai dia, jiran tetangga dia, masyarakat dia, negara dia. Itu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Andai tidak dipengaruhi oleh sekelilingnya yang membawa ideologi Yahudi dan Nasrani, fa abawahu yuhawidani au yunasirani, hadis hujung tu, maka dia akan kekal di atas fitrah Islam. Tapi disebabkan oleh ajaran Yahudi, ajaran Nasrani ini membumi kadang-kadang di satu-satu tempat, maka orang Islam pun seolah-olah jadi sama macam mereka. Orang Yahudi Nasara dengan cara hidup dia tidak bertuhan, kita yang Muslim mukmin melafazkan kalimah syahadah ni pun seolah-olah hidup tak bertuhan. Dia orang yang tak beragama, cara hidup dia bebas, pergaulan dia bebas, cara hidup nak pakai macam mana bebas. Kita pun lebih kurang sama juga. Siapa yang perkenalkan? Ni. Sebab tu dia kata wa yadha'uha 'alal yahudi wan nasara. Dosa-dosa tu diletakkan atas mereka sebab mereka lah yang memperkenalkan. Adapun Islam tak pernah mengajar ajaran ni. Mereka yang memperkenalkan ajaran sekular dan sebagainya, maka umat Islam yang yang menerima dan terpengaruh dengan ajaran tersebut, maka mereka ni akan dapat saham dia. Itu boleh juga ihtimal kita nak faham maksud hadis ni. Itu dua ihtimal yang ulama sebut. Baik. Hadis berikutnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudni al-mu'minu yawmal qiyamah min rabbih hatta yada'a alaihi kanafah fayuqarriruhu bidhunubin fayaqul ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha fayaqulu rabbi a'rif qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ti sahifata hasanatih. Dan pada hari kiamat, ni cerita pada hari kiamat ni, antara babak yang akan kita lihat berlaku di akhirat ialah yudnil mu'min yaumal qiyamati min rabbih. Pada hari kiamat orang mukmin akan didekatkan dengan Tuhannya. Yudni ni, kalimah yudni ni kalimah bermakna dekat. Yudni sini maknanya dekat, qurba karamah dipanggil. Dekat dalam bentuk kemuliaan. Dekat tu dengan makna kemuliaan diberikan kepada orang mukmin di hari kiamat nanti. Bukan dekat dengan makna masafah, bukan dekat dengan makna jarak. Dekat kita dengan Allah Ta'ala maknanya kita duduk sebelah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan jenis mengambil ruang, bukan jenis mengambil tempat Allah Ta'ala. Maka dekat di sini dengan makna karamah, kemuliaan Allah Ta'ala berikan kepada orang mukmin. Maka dihampirkan orang mukmin tadi, dihampirkan, kemudian hatta yada'a alaihi kanafah, sehingga dia, yakni Allah Ta'ala, memberikan kepada mukmin tersebut kanafahu, naungan lembayungnya. Diberikan kepada mukmin tadi lembayung.
Lembayung ni dia umpama seperti sayap burung. Itu gambaran kalimah kanafah. Kanafah ni umpama kanafat ta'ir, seperti sayap burung. Sebagaimana burung ni ada dua sayap. Satu sayap digunakan untuk menjaga body dia. Yang kedua sayap ni digunakan untuk menjaga telur dia. Daripada apa? Daripada dikhianati. Bila hidup dia kepak dengan kepak dia kan. Ataupun sayap ni untuk menutup tubuh dia, jaga tubuh badan dia. Maka begitulah gambaran kanafah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang mukmin ni, ialah kanafah yang berbentuk penjagaan daripada Allah Ta'ala. Tengok mukmin yang berdosa ni, Allah Ta'ala dekatkan dengan dia, tanda dimuliakan mukmin tersebut. Kemudian dijaga, diberi kemuliaan dalam bentuk penjagaan pula. Baik, tengok. Fayuqarriruhu bidunubin. Lalu dia menjadikannya mengaku dengan dosanya. Orang mukmin tadi mengaku dengan dosanya. Lalu dikatakan, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Lalu Allah Ta'ala berfirman, adakah kamu tahu dosa yang kamu lakukan sekian-sekian? Adakah kamu tahu dosa yang kamu lakukan sekian-sekian? Allah Ta'ala ulang tu kalimah tersebut. Diulang kalimah tersebut tu sebab apa? Antaranya ulama kata, nak beritahu dosa yang dilakukan oleh mukmin ni yang dapat kemuliaan, didekatkan, dapat kemuliaan, dijaga pada hari kiamat ni. Dosa yang dibuat oleh mukmin ni banyak ni. Sebab tu diulang ni, ata'rifu dzamba kadza. Mu ingat tak dosa yang membuat sekian-sekian dulu? Mu ingat tak dosa yang membuat sekian-sekian? Maknanya banyak tempat lah duk buat dosa. Lalu maka jawab lelaki mukmin tadi, Rabbi a'rif. Maka lelaki tadi pun menjawab di depan Allah Ta'ala, ya Allah, aku mengaku aku memang banyak dosa. Tu mengaku depan Allah Ta'ala. Tak mengaku pun Allah Ta'ala ulang banyak kali tu, dia nak bagi tahu dah pada kita bahawa dia tahu ma fil dhamir. Dia tahu apa yang berada di dalam diri batin manusia tu, dalam diri kita tu. Memang kita ni orang yang banyak dosa. Kalau tak mengaku pun Allah Ta'ala tahu yang kita ni orang banyak dosa. Baik, bila dah hamba tadi ni mengaku yang dia ni banyak dosa, buat dosa situ, ya. Disebut dosa buat kat sini, ya. Dosa buat kat situ, ya. Sekarang ni lagi banyak musim buat dosa. Musim buat dosa sekarang ni. Musim mencaci orang, musim memaki orang, musim memfitnah orang, macam-macam sekarang hidup berlaku. Seolah-olah apa yang diharamkan oleh agama jadi halal sebab musim dia. Sedangkan agama tak pernah mengatakan halal benda yang haram. Tapi kita halal benda lain je. Yang tak setuju dengan nafsu, kita ubah. Yang setuju dengan nafsu, kita terima. Tu perangai kita. Ni nak sebut salah satu daripada contoh dosa-dosa yang kita buat. Bila kita mengaku depan Allah Ta'ala banyak dosa kita, kata Allah, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Dulu mu duk buat dosa padaku banyak atas dunia dulu. Tapi buat dosa dalam keadaan bukan al-mujahir. Mujahir ni maknanya buat dosa secara terang-terang. Lepas tu pergi cerita ke orang pula. Bangga kita boleh buat dosa. Bukan. Buat dosa secara senyap-senyap. Tak ada orang tahu. Lalu kata Allah, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Dunia dulu aku dah tutupi dosamu ni. Maknanya tak ada siapa-siapa tahu. Orang duk kenamu ni ustaz. Tak gitu kan? Orang duk kenamu ni ustaz lah. Dengan pakai kopiahnya, dengan jubahnya, dengan duk buat program itu ininya, bawa orang pi umrahnya, cakap sedapnya, jadi motivatornya, belakang orang tak tahu. Orang kata ustaz, orang panggil ustaz, setengah orang panggil tok guru. Sanjungnya orang sampai tahap salam cium tangan. Orang tak kenal. Orang tak tahu belakang kita perangai macam mana. Ni qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku tutup dulu dosamu atas dunia.
Sampai orang tak tahu dosa kau atas dunia dulu banyak. Sebab tu Allah Ta'ala ulang damba kadza tu. Dosamu banyak atas dunia dulu. Tapi sebab aku tutup, orang tak tahu, orang hormat padamu. Okey, atas dunia gitu, kata Allah Ta'ala, wa ana aghfiruha lakal yaum. Hari ni, sebagaimana di akhirat aku tutup, maka sebagaimana di dunia aku tutup, maka di akhirat aku ampuni dosa-dosamu. Tengok Allah Ta'ala. Pengasih dan penyayangnya Allah Ta'ala, maha penerima taubatnya Allah Ta'ala ni, tutup aib seseorang hamba tersebut di dunia dan ampunkan hamba tersebut di akhirat. Lepas tu dosa anak bini kita ni banyak sangat ke dengan kita? Sampai kadang-kadang lepas bercerai, habis aib bini cerita, habis aib suami buka balik. Lepas daripada bercerai, waktu hidup bersama dulu macam tak ada aib langsung antara suami isteri. Bila bercerai tu dia aib ni keluar. Padahal aib tu Allah Ta'ala tutup dulu tu. Sebab apa? Sebab tu tak diceritakan. Maka kita buka aib orang. Ingat buka aib orang ni, Allah Ta'ala buka aib kita di akhirat. Buka aib kita di akhirat satu keaiban besar. Sebab apa? Sebab di sana makhluk yang tersangat ramai. Sebab tu ulama menyebutkan fa inni qad satartuha, aku tutup Allah Ta'ala tu min ahlil mauqif, tutup daripada semua yang berada di tempat tu. Tuan-tuan bayanglah kalau kita duduk di padang mahsyar tu, contoh di padang mahsyar tu jumlah manusia seramai mana, seorang pun manusia tak tahu dosa kita, Allah Ta'ala tutup tu, tak tahu dosa tersebut. Lepas tu diampun pula, tak bagi tahu. Sebab apa tu? Kaila yaftadih, kata ulama, supaya apa? Tak mengaibkan manusia mukmin tersebut. Tu perangai Allah Ta'ala, akhlak ni nak kena ambil ni. Walaupun aib yang dilakukan oleh seseorang secara tertutup tu kita tahu, kita seorang je tahu, jangan mudah-mudah kita buka pi cerita pada orang yang bukan berautoriti. Tu saya sebut contoh, bukan berautoriti boleh menyelesaikan kes-kes tersebut. Ni dibimbangi kita tak dapat pengampunan terhadap dosa kita yang kita buat secara tertutup juga. Dibuka nanti aib di akhirat nanti. Atas dunia ustaz ni, di akhirat nanti orang tengok, ustaz pun tak hidup saja layang video lucah juga. Jemaah biradamai pun, aku duduk menadah kitab dulu dengan ustaz tu. Kalau aku tahu ustaz tu duduk layang video lucah, aku tak ngaji dengan dia dulu. Sebab apa boleh jadi hukuman tu mari di kita? Sebab kita buka aib orang yang tak sepatutnya kita buka. Ataupun kita pergi cerita bukan pada orang yang berautoriti. Sebab tu dia ada dalam kitab tasawuf. Tuan-tuan dah mengaji dalam kitab penawar kan? Tuan-tuan dah khatam dah. Cerita pada siapa? Tu dalam bab ghibah yang dibenarkan tu. 6 tempat ghibah yang dibenarkan. Cerita dia pada siapa? Baru jadi ghibah yang dihalalkan. Nama tetap ghibah, tapi ghibah yang dibenarkan. Cerita pada siapa? Jaja tepi jalan kau? Tidak, jaja pada orang yang berautoriti, yang boleh menyelesaikan masalah tersebut. Baru jadi cerita, baru selesai masalah. Baik, ni nak tunjuk kepada kita betapa Allah Ta'ala ni maha penerima taubat. Kalau kita berasa sepik dada dengan sebab dosa-dosa yang banyak kita buat, maka Allah Ta'ala ni dia maha pengampun. Dia boleh ampun dosa walaupun sebanyak mana kita buat dosa. Sebagaimana ditutup di dunia, begitulah di akhirat Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa tanpa ada manusia pun tahu. Bahkan di hujung hadis itu dikata fayu'ti hasahifata hasanati, yang diberi pada kita hanya suratan amal kebajikan saja. Seolah-olah tak ada suratan amal kejahatan. Tu baik tak baiknya Allah Ta'ala. Tu kalau kita boleh berada di sisi tu dengan manusia, boleh nampaklah kebajikan orang. Ni kadang-kadang kita tengok orang seolah-olah macam tak ada baik langsung. Seolah-olah, saya sebut contoh ni tuan-tuan, seolah-olah macam tak ada baik langsung. Saat kita marah maki dia, saat kita tak suka pada dia, seolah-olah tak ada kebaikan langsung pada dia. Ni Allah Ta'ala tunjuk pada kita bagaimana perangai dia. Ada sisi jahat ni, ada sisi gelap ni.
tapi Allah Ta'ala tak pandang sisi gelap tu, Allah Ta'ala pandang sisi baik dia. Allah Ta'ala tutup dunia, tutup akhirat, bagi ini suratan kebajikan engkau. Tu di antara rahmat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Supaya kita ni duk berharap pada Allah Ta'ala lah. Kalau mari sempit dalam dada kita dengan sebab dosa dan maksiat yang kita lakukan. Baik, habis dari situ akan datang perbezaan di antara raja dan angan-angan. Allahu a'lam.